رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأصلي وأسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dan juga sentiasalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik Allah, hidayatnya, taufiknya, rahmatnya, ilmu dan juga amal soleh yang sentiasa memberi peluang kepada kita untuk kita nak dapat semua kurniaan yang kita sebut tadi daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dia tahu, sangat tahu kata kita sebagai hamba kepada dia ni nak gapo sangat di dalam dunia ini, gapo yang kita hajah, gapo yang kita nak sekali, tidak lain tidak bukan melainkan kita nak dengan kita beragama dengan agama Islam, dengan agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran cerah, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu agama Islam, hanya satu saja, tidak ada agama yang lain. Maka banyaklah kita bersyukur dengan atas nikmat Allah Taala, nikmatul Islam dan juga nikmatul iman. Dan juga kita haraplah bahawa Allah Taala nak memberi kepada kita nikmat yang paling tinggi, iaitu nikmatul al-ihsan. Dalam kita nak mengabdikan atau hidupkan kita setiap hari setiap malam dengan ibadat, ibadat dengan al-ihsan, iaitu kita ibadat secara kita rasa senak, rasa sedap kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat berjaya di dalam hidup kita dalam dunia ini, dan juga kita akan masuk syurga nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, yang kita sedang duk belajar, duk faham dia, duk ngaji dia, serta nak ambil kita benda yang dapat daripada kita ngaji ni setiap minggu sekali. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehadis seminggu kita ngaji, kita faham, kita dapat nak beramalkan dengannya. Dan juga ini adalah salah satu cara kita, kerana kalau kita lepas masa kita sehari dengan kita tidak tak jadual ataupun tidak tak wang pen, kata kita nak cari ilmu, nak dengar orang ngajar, nak cari ilmu, nak baca buku, nak baca surat ni, masa mana kita akan lalu sehari kita ni dengan kita tidak ada ilmu, tidak tambah ilmu. Kerana dengan cara ini, dengan ruangan ataupun program yang dicat oleh stani radio kita ini, ataupun radio mana-mana, ataupun terotak cong mana-mana pun yang ada orang ngajar ni,
Semua untuk nak tambah ilmu kepada sedang pendengar semua, nak tambah ilmu kepada semua orang yang beragama dengan agama Islam. Ngajar agama untuk nak orang Islam, untuk orang mukmin, tambah ilmu. Tambah ilmu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran ni, tidak suruh Nabi tambah benda lain melainkan tambah ilmu. Siapa ke peringkat Nabi? Peringkat Nabi yang mana Allah Ta'ala turun Quran, turun wahyu kepada dia ni, ilmu yang Allah Ta'ala suruh dia cari, suruh dia tambah ni, Allah Ta'ala suruh dia tambah sama, suruh tambah sama, tak cukup. Dan bagaimana kita sebagai orang awam, orang biasa, orang beriman biasa, yang bukan peringkat seperti peringkat Nabi SAW, yang memang mesti kita kena tambah ilmu lebih gana daripada Nabi SAW lagi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW kata dengan doa ini. Suruh Nabi SAW doa dengan doa ini, iaitu Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada aku akan ilmu. Hak ni yang kita nak sekali, iaitu ilmu yang nak tunjuk ataupun nak bawa hidup kita dalam dunia ini dengan hidup yang betul, hidup yang lurus pada jalan yang Allah Ta'ala kehendaki dan juga Rasulullah SAW hendak. Ini adalah tujuan kita. Ini adalah alat yang paling penting, เครื่องมือที่สำคัญที่จะนำพาเราไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรง Nawawi kita kenal Allah, Nawawi kita kenal Nabi SAW, Nawawi kita kenal agama Islam yang sebenar dengan ilmu inilah. Kerana kalau kita lihat kepada ta'rif, ความหมาย ความหมาย ilmu yang sebenar, apa ilmu yang sebenar? Ilmu sebenar yang mana ulama banyak ta'rif mengenai dengan ilmu ini banyak. Di antara ta'rif ataupun kamni yang maksud ilmu yang sebenar di dalam agama Islam, iaitu ilmu ialah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini adalah ta'rif yang diberi oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Dia kata balah mana? Al-ilmu ma'rifatullah. Ilmu ialah benar yang membawa kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifatullah, kena Tuhan, kena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kena Nabi SAW, dan juga kena agama Islam yang sebenarnya itu agama Allah, agama Nabi, bil adillah, melalui dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Ini adalah ilmu yang sebenar. Di antara ta'rif ataupun maksud ilmu, ulama yang lagi, iaitu qaulullah, al-ilmu huwa qala Allah, qala Rasul. Ilmu adalah perkataan Allah, gapo yang Tuhan raya dalam Quran ataupun melalui hadis kudusi dalam hadis Nabi yang kita panggil kata hadis kudusi, ataupun qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo Nabi raya, itu adalah agama, itu dah ilmu yang sebenar. Maka inilah tujuan kita hari ini. Tujuan kita duk kaca, duk dengar, kaca duk ngaji, sama ada ngaji tafsir baik, ngaji Quran baik, ngaji hadis baik, ngaji mana-mana ilmu baik. Hakikat sebenar, tujuan sebenar yang kita nak daripada ilmu itu, iaitu membawa kita kepada kenal Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Nabi SAW, cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Nabi, dan juga kenal agama kita sebenar, iaitu agama Al-Islam. Agama Islam melalui kita ngaji Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Itulah sebagai nak tambah ilmu ataupun nak tambah semangat kepada sedang pendengar semua. Kata kita ni kena cari ilmu sama. Hidup kita ni kita kena cari ilmu sama. Dalam satu hadis yang Nabi royak, cari ilmu daripada minal mahdi ilal lahdi. Daripada kita mula-mula masa kita budak kecil-kecil, kita duduk atas nur tu, mula dari situ kita nak cari ilmu sampai masa kita masuk dalam kubur. Walaupun hadis itu adalah hadis yang daif, tetapi maksud dia kita kena cari ilmu sama. Bagaimana satu orang dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu, dan juga satu orang lagi dia buat ibadat kepada Allah dengan tidak ada ilmu. Tak sama. Allah Subhanahu Wa Taala kata mana-mana, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun."
Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama di antara orang yang ada ilmu dan juga orang yang tidak ada ilmu? Nescaya la yastawun, tak sama. Tak sama. Mustahil pinpai medai kata orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu ni nak sama peringkat, sama tautimkan pinpai medai, tak boleh jadi. Maka kita carilah ilmu dengan sebab ilmu inilah dengan sebab ilmu yang kita cari ini yang akan mentashah ataupun membetulkan amalan kita yang kita buat sehari semalam, dan juga dia akan membetulkan niat kita yang kita buat ibadat ni. Ilmu inilah akan membetul dan juga mentashahkan niat kita dan menjadi niat yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan kitab 40 hadis Imam Nawawi, yang mana pada hari ini, minggu ini kita bersama dengan hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh mengenai dengan nasihat. Dan kita akan baca yang mana hadis ini Al-Imam An-Nawawi tulis dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Dia kata, An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah kulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimin wa li'ammatihim wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim saja, yang mana tidak diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita ingatlah bahawa hadis, peringkat hadis sahih ni, ulama kata asahhu kutub al-musannafa fil hadis ba'da kitabillah. Kitab hadis, mana-mana kitab hadis dalam dunia ini yang dihimpun oleh ulama Islam, sama ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, mana-mana imam, ulama kata kitab yang paling sahih kali. Selepas Quran. Quran ni 100%. 100% dia adalah wahyu daripada Allah, dia adalah kalamullah. Yang mana tidak syak, la raiba fi, kita tak syak kata ada benar yang ditukar, ada benar yang tidak betul. Tak, mutawatir. Kita kena yakin bahawa itu adalah benar yang benar, benar yang benar. Itu adalah al-haqqu min rabbik, benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi royak sendiri semasa dia hidup. Nabi kata balah mana hadis mutawatir yang ramai daripada sahabat Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW kata, siapa yang bohong di atas aku, kohok saya chan, siapa yang kohok ataupun bohong ke atas Nabi SAW, maka dia telah bina, telah cong, tempat duduk dia di dalam api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini adalah hadis yang sahih, yang betul. Dalam hadis ni kalau kita fati, Nabi royak cerak kata dalam hadis dia, dalam perkataan Nabi, akan ada di sana golongan manusia yang akan bohong di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tidak ada bohong atas Nabi, nescaya Nabi tak akan sebut dengan hadis ini. Kerana Nabi tahu selepas daripada Nabi mati akan ada golongan yang akan bohong di atas Nabi SAW. Man kadzaba alayya, siapa yang bohong di atas aku. Maka hadis Nabi SAW, kita masuk bab hadis sikit, munasabah dengan kita ngaji hadis, kita masuk bab hadis sikit. Hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih ataupun hadis Nabi SAW, kita kena cek sekali lagi. Kerana Nabi royak cerak kata akan ada di sana orang yang bohong atasku. Maka hadis Nabi kita kena kumpul, orang yang ngaji hadis kita kena cek sekali lagi, kata ada di sana hadis yang sahih, hadis yang boleh guna, hadis yang hasan boleh guna juga, dan juga ada di sana hadis yang kita tidak boleh nak guna, tidak boleh nak buat dalil, iaitu hadis orang panggil kata hadis daif dan juga hadis maudhu'. Hadis maudhu', hadis bohong, hadis palsu. Hadis yang tidak ada usul asal ataupun sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis bohong. Maka kita kena cek. Ulama kata kitab hadis yang paling sahih sekali iaitu kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari yang mana Imam Bukhari mati pada tahun 256 ni, dia hipung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngapa hadis Nabi?
Ratus-ratus ribu hadis. Ada setengah riwayat kata 300 ribu hadis. Nabi SAW yang dia ngapa? 200 ribu hadis, songsen hadis adalah hadis yang daif, hadis yang tidak sahih, yang tidak boleh guna. Dan juga satu ribu hadis adalah hadis yang sahih. Tetapi kalau kita pergi bilangan camnon hadis yang berada di dalam kitab Sahihul Bukhari, yang mana Imam Bukhari buat masuk dalam kitab dia, dan juga kitab dia sampai kepada masa kita sekarang, hanya tak sampai kepada 5,000 hadis saja. Kalau kita tak kira dengan hadis yang hadis yang hak tula-tula, kalau kita kira tak sampai 500,000 hadis. Di mana hadis Imam Bukhari kata 100,000 hadis yang aku ngapa, tapi di sana kerana gapo Imam Bukhari buat masuk dalam kitab dia ni, hanya tak sampai daripada 5,000 hadis saja. Imam Bukhari salah satu ulama yang hebat, salah satu ulama yang orang yang kata nak balas mana nak jaga sunnah Nabi, nak raksa memelihara sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, tak sewi campur dengan hadis-hadis yang tidak betul, tak sewi campur dengan benar yang tidak cuci, takut nak masuk dalam hadis Nabi SAW. Imam Bukhari, setiap hadis yang dia nak tulis dalam kitab dia Sahihul Bukhari, dia akan ambil asmaya, dia bersolat di dalam Raudah Syarif. Raudah Syarif satu kawasan yang mulia yang berada di Masjid Nabi, tepi dengan makam ataupun kubur Nabi SAW. Semaya untuk nak berdoa kepada Allah SWT. Nak uwi Tuhan, kira kata pilihan dia, kan katlek dia hadis ni yang dia akan tulis dalam kitab dia ni adalah hadis yang dia telah cek lagi. Kata ini adalah hadis yang sahih. Bukan hadis yang tidak sahih ataupun tidak ada benar-benar yang mari nak campur dalam hadis Nabi SAW. Sebab Imam Bukhari tulis kitab Sahih Bukhari sebab apa? Sebab Imam Bukhari tulis di antara sebab iaitu satu kali Imam Bukhari dia ngiga dan juga dia jalan tepi Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi, jalan di tepi Nabi SAW, di tepi Nabi SAW. Dan juga dia telah gibah ataupun kabuk ataupun jenis mana kabuk yang lekat di tepi Nabi, lekat di tubuh Nabi. Panggil kata fatfun, titik dia lekat di tubuh Nabi ni, wifun tu tubik daripada Nabi SAW. Maka selepas dia bangun, dia pergi cari ulama ataupun orang yang alim dari segi nak takbir, atibai, royak, wikra mengenai dengan ngigai ini dia cari, dan dia royak kata mung ni adalah satu orang yang akan hipung hadis Nabi dan juga akan cegah kacat semua perkara ataupun hadis-hadis Nabi yang palsu baik, yang daif baik, jauh daripada Nabi SAW atau jauh daripada sunnah hadis Nabi SAW yang sebenar. Itu di antara sebab yang Imam Bukhari tulis kitab dia. Guna masa 19 tahun. Bukan masa setahun, bukan masa sebulan, bukan masa 3 bulan tulis kitab. 19 tahun. Tulis satu kitab yang mana amat barakatnya kitab dia sampai kepada hari kita sekarang. Dan juga dia akan sampai kepada hari kiamat. Dan juga di antara sebab yang dia tulis Sahihul Bukhari dia, satu kali dia duk ngaji dengan tok guru dia. Tok guru dia iaitu namanya Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah ataupun nak baca Ishaq bin Rahaweh, yang mati pada tahun 239. Ishaq bin Rahuyah salah satu tok guru ataupun acan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ngaji hadis dia, dengar hadis dia daripada dia. Ishaq bin Rahuyah satu kali dia kata depan anak-anak murid dia, di depan dia, meja dia, kisi dia ngajar ni, depan dia ni anak murid ramai sangat yang datang daripada semua tempat-tempat negeri mana-mana, datang mari untuk nak ngaji hadis dengan Ishaq bin Rahuyah. Dan juga satu kali Ishaq bin Rahuyah satu perkataan kepada semua anak murid dia yang sedang duduk di depan dia. Ishaq bin Rahuyah kata pada mana? Lau jama'tum kitaban mukhtasaran fi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit satu pepatah yang sangat pendek, sangat panak
tetapi dia wakwi perkataan ini terlekat di hati anak murid dia. Di antara anak murid dia, di antara perkataan ini dilekat di hati anak murid dia, iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Anak murid dia yang nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari kata balas mana? Ishaq bin Rahiyah kata, kalau ada seorang di kalangan mung hari ni, semua anak muridku ni, seorang saja yang mana dia himpun hadis Nabi SAW, yang mana hadis itu adalah hadis yang dia pilih tu sahih saja, tidak campur dengan hadis hasan, tidak campur dengan hadis dhaif, tidak campur dengan hadis mudha. Ambil pilih hadis semua ribu-ribu hadis ni, hadis sahih saja, mari pipung dalam satu kitab. Pipung dalam satu kitab. Untuk jadi kitab itu tu panggil kitab sahih dalam hadis Nabi SAW. Maka Imam Bukhari kata, perkataan Tok Guru aku itu terlekat di hatiku, terlekat di hatiku semenjak hari itu sampai kepada aku ni mula tulis, mula himpun, mula nak tulis kitab yang aku tulis sekarang, iaitu namanya Sahihul Bukhari. Itu ayat hakikat Tok Guru sebenar. Kita kena wi kamlancai, kena wi khasna nak kepada anak murid. Dengan perkataan yang sangat halus, yang sangat biasa, tetapi menyebabkan timur lahirnya satu buah kitab hadis yang sangat penting, yang sangat berharga oleh umat Nabi SAW, iaitu namanya kitab Sahihul Al-Bukhari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala rahmatkan, Allah Ta'ala lah Imam Bukhari ni dapat syafaat dengan sebab dia usaha untuk nak jaga sunnah Nabi SAW. Dia usaha untuk nak tulis kitab, satu kitab untuk orang belakang yang boleh ngaji hadis, boleh kenal hadis Nabi, boleh beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga anak murid dia sama juga Al-Imam Muslim. Hadis yang paling sahih sekali, kitab yang paling sahih sekali, iaitu kitab Sahihul Bukhari. Dan juga yang kedua perangkatnya dua, iaitu anak murid dia Imam Muslim, yang mana Tok Guru dia mati 250 Hijrah, anak murid dia mati 261 Hijrah. 5 tahun sahaja yang dia mati selepas daripada Tok Guru dia. Ulama kata kalau Imam Bukhari tak mari, Imam Muslim pun tak akan berada ataupun berlaku. Tidak akan kita kenal Sahih Muslim yang sebenar. Dengan sebab datangnya Imam Bukhari, maka adanya Imam Muslim dan juga adanya kitab Sahih Muslim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang baru yang kita tak biasa dengar. Di dalam hadis-hadis sebelum ini, An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, iaitu nama yang sebenar Tamim, sahabat Nabi SAW yang nama Tamim bin Aus. Pak dia ni nama Aus Ad-Dari. Dan juga kunyah dia namanya Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah iaitu anak tina dia ni nama Ruqayyah ataupun Ruqayyah, An Abi Ruqayyah. Sebenarnya ulama ataupun sahabat Nabi dulu, ulama pun banyak ke orang Arab ni guna kunyah dengan anak dia ni sebagai anak lelaki, bukan anak tina. Seperti saya ataupun mana-mana kita ada anak, namanya Fatimah. Anak kita yang pertama nama Fatimah, anak kita yang kedua nama Muhammad. Tetapi ramai di antara ataupun termasyhur di sisi orang Arab ni, dia tak ambil anak tina masuk dalam kunyah dia, tetapi dia akan nak guna dengan anak lelaki dia, iaitu Abu Muhammad. Walaupun anak sulung dia ni perempuan. Tetapi dalam hadis ini, dalam kunyah oleh sahabat ini, dia guna kunyah dengan anak tina dia. Boleh jadi kata dia tidak ada anak tina, ataupun boleh jadi dengan sebab kunyah inilah yang membawakan orang lain ni kena Tamim bin Aus Ad-Dari dengan sebab kunyah yang dinama Abu Ruqayyah. Kita boleh nak guna, sama ada anak kita tina, kita boleh nak panggil Abu Fatimah, Abu Ruqayyah, Abu mana-mana anak tina kita boleh panggil. Dan juga kita boleh panggil juga Abu Muhammad, Abu Ismail, Abu Abdullah, boleh juga. Dan juga kita boleh nak guna kunyah, kalau kita tidak ada anak, kita boleh buh juga. Dan juga kita boleh nak buh kunyah dengan binatang seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah kita dah kenal. Abu Hurairah siapa? Seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia sebenar Abdurrahman bin Sakhrin. Tetapi terkenal dengan kunyah dia, cahaya dia
Siapa ke masa kita sekarang 1400 tahun dah kenal dia dengan Abu Hurairah. Bahkan kadang-kadang setengah pelajar kalau kita tanya siapa Abu Hurairah, dia tak kenal nama yang sebenar, tetapi kenal dengan Abu Hurairah, iaitu bapa kepada kucing, pak kepada kucing, pomel, dengan sebab Abu Hurairah suka main kucing dalam masjid Nabi SAW. Di dalam hadis ini, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang sahabat Nabi SAW, yang mana Tamim bin Aus Ad-Dari sebelum dia nak masuk Islam dengan Nabi SAW, nak masuk Madinah untuk nak membayar masuk Islam di depan Nabi SAW ni, dia biasa jadi orang Nasrani, biasa jadi orang Kristian dulu. Maka dia bermusafir masuk Madinah untuk nak jumpa dengan Nabi, nak memubaya'ah dengan Nabi, nak masuk Islam dengan Nabi SAW. Dia masuk dengan Islam. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dia masuk Islam 9 Hijrah, akhir-akhir Hijrah lah. Sebelum Nabi nak wafat. Dia masuk Islam, dia mari jumpa dengan Nabi nak masuk Islam ni sama dengan adik dia, iaitu namanya Naim. Adik dia nama Naim, dia nama Tamim. Masya Allah, nama yang sangat comel. Boleh kita nak letak anak nama Tamim, dan juga adik dia nama Naim. Dua-dua orang ni masuk mari cari Nabi SAW untuk nak masuk Islam dengan Nabi SAW. Dan juga sebelum dia nak masuk Islam ni, Abu Nu'aim Al-Asbahani, seorang ulama di dalam bidang sejarah, dia kata, Abu Nu'aim dia tulis satu kitab, namanya Tabaqatul Awliya. Tabaqatul Awliya, dia tulis kitab, hipung kitab-kitab. Tamim sebelum dia nak masuk Islam ni, dia adalah rahib, bat luang. Kalau kita kira ni bat luang, orang panggil apa? Orang ulama di dalam agama Nasrani. Dia adalah ulama, peringkat ulama di dalam agama Nasrani. Dia bukan orang biasa, dia adalah biasa jadi ulama sebelum dia nak masuk Islam. Dan juga dia biasa jadi nakbut. Dia biasa jadi nakbut, orang yang suka ibadat dalam agama Nasrani, orang Kristian yang suka ibadat. Di mana dia berasal daripada Palestin. Dia orang Nasrani daripada Palestin. Ini adalah riwayat daripada Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dan juga selepas dia masuk Islam, dia satu kelebihan bagi Tamim bin Aus Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam akhir-akhir dah. Tetapi satu kelebihan dia cerita satu perkara kepada Nabi, dan juga Nabi ambil benda tu diriwayat pula kepada sahabat yang lain. Dengan sebab inilah kalau kita tanya, sahabat Nabi mana yang Nabi ambil ataupun riwayat hadis daripada dia. Nabi ambil ilmu pada dia, mai riwayat kepada sahabat lain pula, iaitu Tamim, salah satu sahabat yang Nabi ambil ilmu daripada dia, riwayat hadis daripada dia, iaitu namanya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia masuk Islam dan juga dia cerita satu perkara kepada Nabi SAW mengenai dengan hadis Al-Jathasah dan juga Ad-Dajjal. Al-Jathasah dan juga Al-Dajjal. Hadis mengenai dengan jasus dan juga Ad-Dajjal. Yang mana benar yang meriwayat Nabi mengenai dengan jasus ataupun Dajjal ini, Nabi SAW dengar sudah, Nabi naik mimbar, Nabi royak kepada sahabat. Kata benar yang Tamim bin Aus Ad-Dari royak kepada Nabi ni, walaupun dia berasal daripada agama Nasrani, tetapi benar yang dia royak kepada Nabi adalah benar yang betul dengan syariat kita, iaitu syariat Islam kita. Lalu Nabi nak mimbar, Nabi royak kepada sahabat. Royak kepada sahabat. Dengan sebab inilah Tamim Ad-Dari, dia ada kelebihan, iaitu Nabi ambil hadis daripada dia. Riwayat hadis ini, yang mana hadis yang Tamim riwayat kepada Nabi riwayat kepada sahabat, riwayat oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahih dia, dan juga imam-imam yang lain. Ini adalah kelebihan dia. Dan juga dia adalah selepas daripada masuk Islam ni, dia pun suka biasa. Dulu beragama dengan agama Nasrani, dia pun suka beribadat dengan Tuhan dia. Selepas dia masuk Islam pun, dia pun suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kata dia adalah orang yang kathirut tahajud, banyak bersolat.
semasa waktu tengah malam, iaitu semaya tahajud. Yang mana satu kali satu malam dia diri maya tahajud, dia baca satu ayat saja dan menangis sampai kepada waktu pagi. Baca sayat saja. Tiap baca sayat tu tiap. Dan juga sampai waktu pagi dia baca solat kepada Allah SWT dengan satu ayat saja. Mana ayat? Iaitu ayat yang terbunyi, am hasibal ladzina ishtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ayat di dalam suratul Jathiyah ayat yang ke-21. Adakah sama? Adakah mu nak kira kata sama di antara orang yang buat jahat? Orang yang buat jahat dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal dengan amalan yang sahih, adakah dua golongan ini adalah golongan yang sama? Tahu tiamkan yang mana Allah Taala akan beri pahala dan juga nak longtot sama? Tak sama. Tak sama. Lalu Tamim bin Aus Ad-Dari dia tiap. Dia tak boleh nak pergi baca ayat lain kerana dia ni mujur dia dapat nak masuk Islam. Mujur dia boleh jumpa dengan agama yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mujur lalu dia menangis. Lalu dia menangis ayat ini sampai kepada waktu subuh. Cerita ini diriwayat oleh Al-Imam Al-Baghawi dengan sanad yang sahih. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Itu adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, ad-dinun nasihah. Agama ini berdiri dengan an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Iaitu agama, tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis, al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Bukan kita nak kata agama Islam ini terada ataupun ada dengan sebab adanya nasihat. Kalau tidak ada nasihat, tidak ada agama. Itu betul. Tetapi kita nak kata agama kita adanya kepentingan an-nasihat saja, tak bukan. Tetapi nak kata ulama kata ad-din an-nasihat. Agama ini kalau kita tengok mubtada al-mu'arraf. Ad-din mubtada, al-mu'arraf dengan ada alif lam, an-nasihah adalah khabar. Sebagai mu'arraf ada alif lam juga. Yang mana ulama nahwi kaedah kata kalau mubtada, mu'arraf juga, khabar, mu'arraf mula dengan alif lam dua-dua, dia beri makna kata al-hasr. Agama Islam al-hasr itu camkat. Agama Islam iaitu al-hasr maksud dia camkat, kempung. Kopkit ada. Maka agama Islam adalah agama yang berdiri dengan nasihat. Bukan kata dalam Islam adanya nasihat aja. Benda lain pun ada. Benda lain pun ada banyak perkara dalam agama. Tetapi nak kata agama Islam terdiri ataupun ada dengan nasihat. Terdiri cakung yuda dua kapkan nasihat. Itu nasihat. Dan juga kita ingatlah ad-din. Maksud dalam bahasa Arab ad-din, agama ini dia bagi kepada dua. Ada din, maksud dia sebagai dinu amal. Agama di segi amalan, di segi kita beramal, dan juga ada di sana juga agama di segi balasan, dinu jaza. Yang mana Allah Taala royak maliki yaumiddin. Allah Taala sebagai raja pada hari kiamat, iaitu yaumiddin, hari agama, hari kiamat, iaitu hari kiamat. Hari memberi balasan. Dan juga Nabi Allah Ta'ala royak dalam ayat yang lain, wa raditu lakumul Islam madina. Dan juga aku reda bahawa agama Islam ini adalah agama. Agama apa? Agama praktis, agama praktibat bagi manusia, bagi orang yang beragama dengan agama Islam untuk dia beramal semasa dia berhidup dalam dunia. Ad-dinun nasihat. Kita faham kata nasihat, iaitu kita suruh seorang buat baik dan juga kita mencegahkan dia ni daripada benda-benda yang mungkar, benda-benda yang tidak baik. Itu maksudnya kita faham, yang kita kenal biasa dengar semua dengan maksud makna an-nasihat. Tetapi kalau kita gitilik kepada maksud
Maksud an-nasihah yang sebenar apa dia maksud? Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi, seorang ulama hadis, dia mentafsir kata an-nasihah yang sebenar dalam bahasa Arab iaitu iradatul khairi lil mansuhi lahu, iaitu kita nak wi kebaikan kepada orang yang kita nak wi nasihat kepada dia. Iradatul khair ปรารถนาความดีให้กับคนที่เราจะนasihat. Ataupun di sana ada juga makna dia al-khulus, an-nushu al-khulus, buat cuci, ทำให้บริสุทธิ์ buat cuci. Kita nasihat kepada kawan kita, nasihat kepada sahabat kita, nasihat kepada siapa pun yang kita nak nasihat, tujuan dia untuk kita nak clearkan dia ataupun clean dia ataupun bersih dia daripada perkara yang tidak cuci, perkara yang tidak baik. ทำให้เขาบริสุทธิ์จากสิ่งที่ไม่ดีataupunสิ่งที่ชั่วร้าย itu maksud an-nasihah yang sebenar, ad-dinun nasihah yang Nabi SAW riwayat daripada hadis ini. Dan juga dalam riwayat hadis yang lain, Nabi SAW kata ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat 3 kali. Nabi riwayat 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Lalu sahabat Nabi SAW, ini atau gambaran sahabat Nabi SAW. Nuraya dia mereka tak cukup dengan dengar kata Nabi raya agama adalah nasihat. Kalau kita tengok perkataan Nabi SAW ini adalah perkataan yang umum, yang luas, yang mana kita tak dapat nak faham. Kalau kita tanya ataupun minta pensyarahan ataupun Nabi bayar, kita akan tahu apa yang Nabi nak raya dengan seperti mana sahabat Nabi SAW raya. Tanya kepada Nabi, "Qulna liman ya Rasulullah?" Maka kami kata kepada Nabi, liman, kepada siapa ya Nabi SAW? Nasihat ini nasihat kepada siapa? Nasihat kepada siapa? Nak tahu lai rakyat. Witikan balas mana kita nak mengadakan nasihat dalam agama kita. Nabi SAW kata, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kita nasihat, agama kita adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Quran. Nasihat kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada perintah atau pemerintah ataupun pemimpin Islam dan juga masyarakat Islam. Ini adalah nasihat yang Nabi royak kepada kita. Kita kena nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya bagaimana kita nak nasihat kepada Allah SWT, bagaimana kita nak kecek dengan Allah? Mustahil, impossible, tak boleh jadi kita nak kecek, nak cakap dengan Allah, nak nasihat kepada Allah SWT. Kita mari tengok balas mana. Balas mana ulama kata kita nak nasihat kepada Allah. Bagaimana kita nak nasihat kepada Allah SWT? Kita nak nasihat kepada Allah, yang pertama kita kena bertauhid. Kita kena menyucikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ngaku kata tidak ada Tuhan yang lain yang sebenar yang patut kita beribadat kepada dia melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita kena cuci tauhid kita, perkataan kita, syahadah kita. Tidak campur dengan benda-benda yang kotor, benda-benda yang semar, benda-benda yang tidak betul, benda-benda yang syirik yang akan masuk dalam tauhid kita. Sama ada tauhid kita dalam rububiyah. Kita kena bersih tauhid rububiyah kita, bahawa orang yang menciptakan segala makhluk di dalam dunia ini dan juga mentadbirkannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkongsi dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah sahaja. Ini adalah di segi tauhid rububiyah. Kita kena bersih, kena nasihat, kena kacat, bersih, kena clear, clean, cuci tauhid rububiyah kita. Sama juga tauhid uluhiyah kita. Tauhid uluhiyah iaitu tauhid ibadat kita kepada Allah Subhanahu taala. Kita kena ibadat dengan Allah kerana Allah Subhanahu taala. Jangan dicampur, jangan ambil riya masuk dalam ibadat kita. Jangan ambil sam'ah masuk dalam
masuk dalam ibadat kita, ataupun benda-benda yang tidak cuci, benda-benda yang nak merosakkan ikhlas kita, nak merosakkan tauhid uluhiyah kita dengan Allah, kita kena menyucikan dia, hapus dia, jauh dia daripada tauhid uluhiyah kita dengan Allah Taala. Dengan sebab ini, apabila kita buat cuci tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita, ad-din, agama kita akan jadi ad-din an-nasihat. Kita adalah nasihat kepada Allah Taala. Wa cuci tauhid kita dengan Allah SWT. Sama juga dengan tauhid asma wa sifat. Kita kena cuci. Kita kena cuci. Orang yang panggil kata i'tiqad kita, laksata kita dengan nama Allah, sifat Allah, kita kena buat cuci. Jangan duk pergi takwil, jangan duk pergi tafsir, jangan duk pergi tikham dengan tikham yang tidak ada asal, tidak ada tidak berdalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita cuci benda-benda seperti ini, kita dah cukup. Kita dah cukup nasihat kita kepada Allah Taala, cuci kita tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita kena ikhlas kepada Allah Taala. Kena ikhlas 100% kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah cukup, kita kecek pada hadis yang pertama mengenai dengan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala ibadat kita. Itu adalah qala lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Bagaimana kita nak nasihat kepada kitab Al-Quran, iaitu kitabullah, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, kita kena yakin, kita kena beriman bahawa dia adalah kalamullah. Dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk seperti setengah golongan yang dia i'tiqad bahawa Al-Quran adalah makhluk. Ini bukan i'tiqad ataupun akidah tauhid Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama kita kena faham, kena cerak. Kata Al-Quran adalah kalamullah, benda yang berada di dalam Quran adalah al-haq, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Demikian adalah kitab Al-Quran yang diturun daripada Allah SWT melalui malaikat, yang mana di dalam Quran tidak ada benda yang kita nak mungkin kata apa, nak syak ataupun nak songsai. La raiba fi, kita nak syak oleh kata isi di sini adalah betul ataupun kena tukar ataupun mana, tak. Kerana Allah Ta'ala come up wrong, kata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan juga kamilah menjaga Al-Quran daripada baki dia, daripada orang yang nak tambah masuk Al-Quran, daripada orang yang nak mengurangkan, nak kurang benda yang ada dalam Al-Quran. Itu kita dengan Alkitab, iaitu Al-Quranul Karim. Kita kena beriman bahawa dia adalah kalamullah. Yang kedua, kita kena difak, kita kena pokpong Al-Quran. Kita kena pokpong Al-Quran. Kerana setiap masa, setiap zaman ada golongan, sama ada orang yang bukan orang Islam, sama ada yang orang Islam tetapi pemikiran dia ni terlibat dengan pemikiran yang bukan daripada orang Islam. Ambil daripada golongan orang tawantuk ataupun golongan orang yang lain, masuk campur dalam otak dia, fikir kata Quran ni kena baki, kena tamah, kena tafsir, kena baki makna dia, kena bitburn royak kepada orang dengan makna-makna Quran yang salah, yang tidak betul dengan tafsiran tabi'in, tafsiran sahabat Nabi ataupun daripada Nabi sendiri. Nawakwi orang Islam menyelewengkan daripada jalan-jalan yang sebenar. Ini tujuan mereka. Kita kena difak, kita kena jaga Quran. Kita tengok berita banyak kata satru Islam payayam nak tukar Quran, satru Islam payayam nak bakar Quran, pau Quran. Tak sebenarnya ada dalam dunia. Tetapi dia lupa merapakan daripada Allah Subhanahu Taala. Kata Allah nak jaga. Kita tahu dah kata Allah Ta'ala jaga, tetapi nanti kita pun sebagai orang yang baca Quran, orang yang beriman dengan kitab Allah, di antara kitab Allah Ta'ala iaitu Al-Quran, kita kena jaga juga. Kita kena jaga daripada orang-orang, daripada tangan-tangan yang ganas, yang mari nak baki Quran, yang mari nak buat cema Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan juga di antara nasihat kita kepada Al-Quran, kepada kitabullah, iaitu kita kena beramal benda yang berada dalam Quran, dan juga menjauhi daripada benda yang Allah Ta'ala larang dalam Quran. Gapo yang Tuhan royak dalam Quran suruh kita, kalau kita nak jadi orang nasihat kepada Al-Quran, kita kena buat tu semua Allah Ta'ala royak. Dan juga kita kena jauh. Tuhan larang gapo kita kena jauh. Itu nati kita, itu nasihat kita, itu berisut kita dengan kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Itu di antara nasihat kita. Dan juga kita kena nasihat bahawa dengan kitabullah, kita kena nasihat kata Al-Quran, dan juga hukum hakam yang berada di dalam Al-Quran adalah hukum yang paling baik sekali. Adalah hukum yang baik sekali, yang mana tidak ada hukum mana-mana pun yang nak mari sama tiap tahu dengan hukum yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li rasulihi. Nasihat kepada Allah, kita dah ayat tadi. Nasihat kepada wali kitabihi, dengan kitab Allah, Al-Quran, kita dah ayat. Dan juga seterusnya, wali rasulihi. Nasihat kepada Nabi SAW. Gapo tugas kita, gapo cara kita nak nasihat kita kepada Nabi SAW, iaitu kita kena ingat bahawa Nabi SAW adalah manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk mari royak, mari hajar syariat Allah Ta'ala di dalam bumi ini. Nabi SAW mari royak semua perkara yang Allah Ta'ala suruh Nabi royak semua. Maka kita mesti kena turut, kena beramal dengan amalan seperti mana Nabi SAW. Kena turut Nabi seorang, tak boleh nak turut orang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran syariat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, di sisi kamu, sesungguhnya di sisi kamu telah ada uswatun hasanah, toyang, contoh yang paling baik, toyang tidilat untuk kita nak turut, untuk kita nak beramal turut dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah toyang tidi kepada kita. Kita kena turut. Maka yang pertama, nasihat kita kepada Nabi, kita kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam piengpu dia. Dan juga di antara nasihat kita, kita kena beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Adalah Rasul daripada Allah, adalah Rasul bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala suruh. Bukan Nabi camplong, bukan Nabi bohong, tak. Adalah Nabi yang sebenar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tuhan ayat dalam Quran cakap Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh nak syak kata Nabi adalahkah Nabi yang sebenar, Nabi Muhammad adakah Nabi sebenar, seperti orang-orang dulu kata Nabi Muhammad Quran diri, Nabi Muhammad adalah orang yang sahir, orang buat sihir, buat perkataan yang percaya kata di Nabi. Jenis-jenis, banyak jenis yang orang yang kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara kita kena nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena percaya. Kita kena percaya tasdiq bima akhbara. Tasdiq, kita kena percaya semua yang Nabi royak. Kita kena percaya semua dengan Nabi royak. Sama ada benar yang biasa berlaku dulu dah, benar yang madhi, benar yang adid, benar yang akan berlaku pun kita kena percaya. Kerana kita dengar seumur dah Nabi tak royak benar pelik-pelik, dok tang reng ramai diri, dok kecek tu hawa nafsu dia. Nabi kecek benar yang jadi wahyu daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Kita kena percaya, kita kena tasdik benar tiap perkara yang Nabi royak, Nabi kecek. Walaupun benar yang kita tak nampak, kita kena percaya. Kena tasdik. Kita tengok contoh sahabat Nabi yang percaya setiap perkataan Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga kita kena turut semua perintah Nabi, turut semua perintah Nabi, kamsang Nabi, jauh daripada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo yang Nabi bawa, gapo yang Nabi suruh, kita buatlah, dan juga gapo yang Nabi larang, gapo yang Nabi tak buat, kita jauhilah. Itu konsep kita
excited kita yang kita nak nasihat kita kepada Nabi SAW. Waktu tubuh kita berisut dengan Nabi SAW. Itulah nasihat kepada Nabi SAW. Dan juga banyaklah Allah Ta'ala royak Al-Quran banyak di segi kita kena taat, kita kena yakin, kita kena turut Nabi SAW. Seperti ayat Quran kata, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hei orang yang beriman, bertaatlah kepada Allah, bertaatlah kepada Nabi ataupun Rasul SAW. Wa man yuti'illaha war rasul, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Nabi, siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara automatik. Kita kena taat, kena kasih ke Nabi, kena kasih kepada Allah Taala. Kerana Tuhan ayat ciak, kalau kita nak cinta, kalau kita kasih sungguh kepada Allah, kita kena turut Nabi. Kita kena turut Nabi. Tak cukup kita kasih kepada Allah Taala tanpa kita tidak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah wali rasulihi. Dan juga yang seterusnya, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat kepada pemimpin pemerintah Islam, punam Islam. Nasihat. Kita ingatlah bahawasa nasihat kepada pemimpin Islam adalah perkara yang wajib. Setelah mana dia jadi orang Islam lagi, tak jatuh agama, kita tak tengok kata dia kufur secara zahir, kita kena taat, kita kena wajib nasihat kepada dia. Wali a'immatil muslimin, kena nasihat kepada dia. Kita ingatlah benar, orang yang panggil kata cegah ataupun nasihati ataupun royak benar baik kepada orang, lari benar jahat kepada orang suruh jauh ni, adalah benar yang Allah Ta'ala suruh kita. Allah Ta'ala menggalakkan kita suruh buat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam mana Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat kalau kamu sentiasa buat kerja iaitu ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita duduk dengan amru bil ma'ruf, suruh orang buat baik semua, wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang daripada benda-benda munkar, kita akan jadi khairu ummah, umat yang paling baik. Kalau kita buat kerja ni, iaitu kerja sang cai niความดีและห้ามปรามในความชั่ว. Kerana sebab umat kita tak ada khairu ummah sekarang ni, kita orang Islam, kita orang yang ada ilmu, kita orang yang sebagai nak uji cakatung ataupun orang Islam yang biasa, tidak kerja dengan kerja ni, kerja yang membawakan kita jadi khairu ummah, iaitu kita suruh orang buat baik dan juga cegah orang daripada benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang mungkar. Kita tinggal kerja ni. Ini benda yang Allah Ta'ala galak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum. Ayat-ayat, banyak ayat. Dan juga di antara hadis Nabi SAW yang Nabi suruh kita, hadis yang berada juga di dalam kitab 40 Imam Nawawi yang kita akan baca masa depan, iaitu Nabi SAW kata, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Nabi SAW kata, siapa yang dia tengok satu perkara mungkar yang dibuat oleh satu orang, dia kena cegah, dia kena tukar, kena pergi nasihat, kena pergi beroyak dengan fa biyadihi, kena pergi tukar dengan tangan dia. Kalau tidak kuasa nak tukar, nak cegah dengan tangan, fabilisan, dengan lidah dia. Kalau kita tak kuasa dengan lidah, kita kena dengan hati, kena benci perkara yang dibuat oleh orang itu. Wa dzalika ad'aful iman. Dengan hati kita benci itu adalah segenah-genah iman kita. Ini galakkan daripada Allah dan juga daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada pemimpin punam Islam adalah benar yang wajib yang kita buat. Kerana sahabat Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, hadis yang sahih, sahabat tanya, ayyul jihadi afdal? Jihad, jenis jihad mana yang paling afdal, yang paling baik sekali ya Rasulullah? Nabi kata, kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Iaitu kita kata benar-benar yang hak, benar-benar yang benar, kita royak benar-benar kepada pemimpin, kepada pemerintah Islam yang zalim, yang tidak jujur. Pemimpin Islam yang tidak jujur, kita pergi royak benar-benar dia. Ini adalah sebaik-baik jihad.
Kerana gapo? Sultan, punam, pemerintah, raja, dia ada amnab, dia ada awud, dia ada kongtap. Takut orang biasa nak nasihat dia. Tetapi ini Nabi Raya kata, dengan sebab inilah Nabi Raya kata afdal jihad, dia adalah sebaik-baik jihad. Sebaik-baik jihad, dan kerana dia warning nak royak kepada pemerintah Islam, nak royak kepada pemimpin Islam dengan benar-benar yang benar. Maka nasihat kepada pemimpin adalah benar yang wajib. Tapi satu perkara yang kita kena kira, satu perkara yang kita kena jaga baik-baik, iaitu cara ataupun bagaimana cara kita nak nasihat kepada pemimpin. Bagaimana cara yang kita nak nasihat kepada pemimpin pemerintah Islam. Di antara sahabat Nabi SAW ada setengah golongan yang mereka kata kita kena nasihat kepada pemimpin secara tersulit ataupun secara tutup. Yang renlap katuk tak sewi orang tahu. Gi royak belakang dia dengan cara tak sewi rakyat lain tahu. Itu nak jaga. Tak sewi royak depan muka orang ramai-ramai. Kerana pemimpin Islam, pemerintah Islam ni buat jadi malu. Apabila dia malu akan marah, dan juga apabila marah akan berlaku benda-benda yang rosak. Pemimpin Islam kalau dia marah, dia akan buat perkara yang kita tidak fikir. Maka di antara sahabat Nabi SAW, Usamah bin Zaid dan juga sahabat yang lain lagi, kira kata kita kena nasihat kepada pemimpin Islam ni secara sulit. Secara sulit belakang. Jangan pet-pet kepada satar naksyun. Di antara sahabat Nabi juga, di antara golongan yang kedua, Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang lain lagi. Mereka koyak kata kita kena nasihat kepada pemimpin secara terbuka. Seperti mana Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, orang yang riwayat hadis banyak juga, dia biasa cegah, biasa tegah kepada pemimpin Islam ataupun khalifah Islam semasa dia, iaitu Abdul Malik bin Marwan ataupun Marwan bin Hakam. Biasa cegah bahawa khalifah Islam ni baca tebah dan juga berdoa akad tangan. Akad tangan semasa berkhutbah. Abu Sa'id Al-Khudri tegah kepada khalifah dia, pemimpin dia masa tu. Riwayat kata Nabi SAW, sahabat yang lain tak biasa buat biasa ni. Cegah secara zahir, secara terbuka. Tetapi walau bagaimana, ala kulli hal pun, cara kita nak nasihat kepada pemimpin, kita kena tengok bagaimana uslub kita nak guna, bagaimana kita nak nasihati kepada pemerintah Islam. Kita kena jaga kita kena timai di antara dua perkara, iaitu maslahah dan juga mafsadah. Maslahah kita kena tengok, kata kita pergi nasihat kepada pemimpin secara zahir, secara terbuka, adakah maslahah pundi ataupun mafsadah pun raja ke adalah benda mana yang akan nak dapat yang banyak lagi. Adakah pundi nak boleh banyak ataupun ponsi nak boleh banyak. Kerana nasihat perkara yang sulit, perkara yang aib. Kadang-kadang pemimpin Islam dia suruh kita buat benda-benda yang baik, kita kena turut. Wajib kita kena taat. Tetapi apabila dia suruh kita benda tak molek, kita tak boleh nak taat. Kita tidak boleh nak taat. La ta'ah fi ma'siyat, la ta'ata al-makhluq fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh nak taat kepada makhluk apabila dia suruh kita maksiat fafun kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Taala. Kalau dia suruh benda baik, kita nak turut. Tetapi benda aib, kesalahan peribadi dia, seperti dia di rumah dia minum arak, orang lain tak tahu, tapi kita sahaja yang tahu, kita tidak boleh nak pergi royak ataupun nasihat terbuka di depan orang ramai, kerana benda itu adalah benda yang sulit, benda yang aib, benda kesalahan peribadi dia, kita nak jaga. Tapi kita kena pergi nasihat dia secara khususi, secara sulit, tak sewi satar nak cun tahu. Kerana Nabi SAW royak kata kita kena jaga aib kesalahan orang Islam, bagaimana kesalahan pemimpin Islam, kita kena jaga juga. Tetapi cara kita nak nasihat, kalau hal peribadi dia ni, kita pergi nasihat. Kalau kita ada kuasa, kita pergi sendiri. Kita kecek dengan lemah lembut yang betul. Ahkam Tuhan royak mana, Nabi royak mana. Kalau kita tidak kuasa,
kita orang yang ada kuasa, orang yang dekat dengan pemimpin Islam yang dia boleh ada kuasa nak bagi nasihat, seperti mufti, seperti menteri agama ataupun orang-orang yang dekat, kita ke mereka untuk bagi nasihat pemerintah Islam. Itulah orang panggil kata nasihat li'a'immatil muslimin, nasihat kepada pemerintah-pemerintah Islam. Tetapi kita jangan, kita kena jaga satu perkara. Kita apabila tengok kepada pemerintah buat salah, kita kena nasihat dengan ikhlas. Dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bukan kata tengok yang salah dah ni, kita benci, kita royak keburukan dia, kesalahan dia semua kepada masyarakat Withau untuk nak menjatuhkan dia. Ini bukan daripada ajaran Islam hajar kepada kita. Tapi kita kena ikhlas royak baik kepada dia. Dan juga kita kena, tak boleh juga nak jadi orang yang pasing apabila tengok pemerintah Islam buat salah, sama ada zahir ataupun sulit peribadi dia, kita pun tak wani nak cegah, tak wani nak nasihat. Kerana orang kata takut lajak ataupun orang kata yang nyam lajak ni untuk nak berlaku tak molek tu, itu benda yang tidak baik. Tapi kita sebagai ahli sunnah, kita kena jaga dek tengah. Kita jangan payam nak peracan, payam nak buat keburukan kepada pemerintah ataupun nak menjatuh pemerintah, nak jatuh dengan niat tak molek, kita tak say macam tu. Dan juga kita tak say jadi seperti orang Syiah juga. Syiah bala mana? Syiah dia kata email dia ni jangan pergi tepuh, jangan pergi kata gapo. Email dia tidak ada kesalahan, email dia adalah yang diatas oleh Allah SWT. Itu orang Syiah Rawafid. Maka kedua-dua golongan pertama ni usaha juga nak belah mana pemerintah Islam ni jatuh. Orang panggil tu golongan Khawarij, sutong, ekstrim, sutong. Dan juga Rawafid ni dia pun lajak kek pula. Jaga pemerintah dia, jaga email dia, tak sewi orang tepuh, tak sewi kata gapo, bersih email dia. Buat salah pun tak ada kata gapo, jaga baik-baik. Kita tak sewi juga golongan yang kedua. Ahli sunnah adalah orang yang duduk setengah. Kita kena nasihat, wajib kita nak nasihat kepada pemerintah-pemerintah Islam. Walau bagaimana kita nak cari tengok. Kalau kita pergi sendiri, kita kena royak molek kepada pemerintah Islam. Kita kena royak dengan qaulan layyin, perkataan yang lemah-lemah, dengan hikmah kepada pemerintah. Dan juga itulah di antara kita nasihat kepada a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan juga nasihat kepada masyarakat Islam, iaitu umum manusia semua orang Islam, wa 'ammatihim semua orang Islam, iaitu kerana umat nasihat dengan umat Islam. Ingatlah bahawa kita duduk dalam dunia ni, kita tamneng tidak tisut, tamneng tidak tisut ataupun kerja yang baik sekali, iaitu kita jadi khadam penpurap cai dengan agama Allah SWT. Bagaimana kita nak jadi khadam kepada agama Allah? Kita kerja agama Allah Ta'ala, sebar Islam kepada orang Islam, ngajar Islam kepada orang Islam sendiri dan juga orang lain. Ini adalah nasihat kita kepada masyarakat, kepada orang Islam. Kita tengok masyarakat Islam rusak mana, kita baiki islahkan masyarakat Islam. Itu adalah nasihat kita kepada masyarakat Islam dan juga orang-orang Islam. Itulah hadis yang bersama dengan kita pada hari ini, mengenai dengan hadis ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Dan juga kalau kita tengok jawab khamtab tan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang royak kita kena nasihat ni klub semua. Mula daripada Allah, di antara kita sebagai hamba, hubungan kita dengan Allah, kita kena buat nasihat, iaitu cuci kita tauhid kita kepada Allah SWT, hubungan kita dengan Allah SWT. Dengan kitab Allah SWT, kita kena buat cuci juga, kena jaga syariat Allah Ta'ala, perkataan Allah SWT. Dan juga kepada Nabi SAW, kita kena jaga. Dan juga dengan pemerintah Islam, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat ini Tuhan royak kata taat kepada Allah, taat kepada Nabi, Rasul, dan juga taat kepada pemerintah Islam. Ini semua perkara yang Allah Ta'ala royak, dan juga sakut dengan masyarakat. Semua yang luah sakut dengan masyarakat. Dalam hadis ni kalau kita fati, klub semua, cukup semua dalam bidang agama Islam. Nasihat, cuci, kita kena buat cuci cukup semua. Mula daripada tubuh kita,
Pergi kepada luar, kita kena cuci belaka. Itu adalah ad-dinun nasihah, seperti mana Nabi SAW wajah dalam hadis ni. Maka hari ni cukup sekadar ni lah. Apa yang silap salah, itu daripada kejahilan saya sendiri. Dan juga insya-Allah kita akan jumpa pada minggu depan dengan hadis yang ke-8 insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ilmu yang kita ngaji, mana-mana ilmu yang kita ngaji, mintalah jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang akan manfaat dan juga akan turut kita semasa kita mati. Dan juga dia akan beri pertolongan kepada kita. Ilmu yang tufa'u bihi, ilmu yang manfaat kepada kita, yang akan bersama kita. Inilah yang kita nak. Ilmu yang tidak manfaat, kita jauhilah. Kita minta doa kepada Ta'ala. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Seperti mana Nabi sentiasa berdoa jauh daripada ilmu la yang fa', ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kita beramalkan dengan dia. Itulah ilmu yang manfaat sebenar. Apabila ilmu yang tidak membawa kita kepada amal, itu bukan ilmu yang manfaat yang sebenar. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, jadi orang mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dengar dah ilmu, kita turut yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.